Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan kes mengenai perniagaan monyet. Ini adalah kajian kes yang sangat baik mengenai psikologi pelabur. Seperti yang kita tahu, psikologi memainkan peranan yang paling penting dalam menjadikan seseorang pelabur yang berjaya. Pasaran saham sentiasa bermain dengan hati dan fikiran kita dan kita sering tergoda untuk membuat keputusan yang salah. Jadi, ini adalah cerita yang saya dapat dari laman web yang hebat, Diary Saham, yang menunjukkan kepada anda 4 fasa pasaran saham yang harus anda ketahui. Dalam nota, anda juga boleh klik pautan ke artikel ini. Jika tidak, anda boleh mencarinya di Google. Saya rasa ini adalah bacaan wajib untuk semua yang terlibat dalam pasaran saham. Dan beginilah ceritanya di sebuah galaksi yang jauh. Ada sebuah kampung di mana manusia dan monyet hidup bersama. Tiba-tiba seorang lelaki kaya datang dan menawarkan RM50 untuk setiap monyet dan teka apa? Penduduk kampung menangkap semua monyet di kampung. Kerana semua orang mahu wang. Mungkin ada perayaan yang akan datang seperti hari raya. Jadi, semua orang pergi menangkap monyet dengan harga RM50. Mereka telah menangkap semua monyet di kampung. Pada masa ini, tidak banyak monyet yang tinggal, tetapi mereka telah menjualnya kepada lelaki kaya ini dengan harga RM50 seekor. Kemudian, lelaki kaya ini datang lagi. Kali ini, dia menawarkan RM100 untuk setiap monyet. Penduduk kampung pergi ke hutan dan menangkap semua monyet lagi. Akhirnya, tidak ada lagi monyet. Sekarang, bukan sahaja kampung itu kehilangan monyet, malah hutan juga tidak ada lagi monyet kerana semua monyet telah ditangkap. Harga dinaikkan menjadi RM100 dan penduduk kampung termotivasi untuk menangkap semua monyet di hutan. Sekarang tidak ada lagi monyet, tetapi penduduk kampung tidak kisah kerana mereka mendapat wang. Ini adalah sesuatu yang biasa dalam pasaran saham, bukan? Anda bayar RM50 untuk setiap monyet, tiba-tiba harga naik menjadi RM100 seekor. Monyet di sini adalah seperti saham. Suatu hari, semua monyet telah hilang. Mereka tiada lagi di kampung atau di hutan, tetapi lelaki kaya ini mahu lebih banyak monyet. Dia menaikkan harga monyet menjadi RM200. Penduduk kampung pergi mencari monyet di hutan tetapi tidak menemui seekor pun. Lelaki kaya ini ingin memberi lebih banyak motivasi kepada penduduk kampung, jadi dia terus menaikkan harga monyet dari RM300 hingga akhirnya RM400. Dia berjanji akan memberi mereka RM400 untuk setiap monyet yang mereka temui. Penduduk kampung bekerja keras siang dan malam mencari monyet tetapi tidak menemui sebarang monyet kerana semuanya telah hilang. Kemudian, lelaki kaya ini meninggalkan kampung dan menyerahkan semua urusannya kepada pembantunya. Sekarang, lelaki kaya ini mempunyai stok monyet yang banyak kerana dia telah membeli mereka dengan harga RM50 dan RM100 seekor. Dia menyimpan monyet-monyet ini dan tiada siapa yang tahu apa tujuannya. Dia meninggalkan kampung dan pembantunya, yang sangat bijak, mungkin bekerjasama dengan lelaki kaya ini, mendekati penduduk kampung dan berkata, "Hei, teka apa?" Lelaki kaya itu menawarkan RM400 untuk setiap monyet. "Saya ada banyak monyet dengan saya. Mengapa saya tidak menjual monyet ini kepada anda dengan harga RM300, jadi anda boleh mendapat untung RM100 seekor?" Tiba-tiba ada kepanikan dan penduduk kampung bergegas membeli monyet dengan harga RM300 dengan harapan lelaki kaya itu akan membelinya daripada mereka dengan harga RM400, menjana keuntungan bersih RM100 seekor tanpa cukai. Mereka memerlukan wang ini untuk sambutan hari raya. Tetapi, teka apa yang berlaku selepas itu? Setelah mereka membeli monyet dengan harga RM300, mereka mencari lelaki kaya itu, memintanya membeli monyet dari mereka dengan harga RM400. Tapi apa yang berlaku? Lelaki kaya itu dan pembantunya menghilang. Jelas mereka bekerjasama. Sekarang, penduduk kampung terperangkap dengan monyet yang mereka beli dengan harga RM300 seekor dan tiada siapa yang mahu membeli monyet mereka. Mereka mula menjual monyet dengan harga serendah RM10 kepada orang lain yang mungkin mahu menggunakan monyet untuk tujuan lain, seperti membuka akademi monyet atau mengajar monyet untuk mencari kelapa. Ada juga yang menjual monyet dengan harga serendah RM1 kerana mereka memerlukan wang tunai untuk hari raya. Ini adalah cerita pasaran saham, di mana pelabur kecil sering ditipu. Pelabur yang tamak akhirnya kehilangan wang mereka kerana keserakahan. Mereka terus membayar harga yang lebih tinggi untuk monyet.
Mereka menangkap monyet dan menjualnya dengan harga RM50, kemudian RM100. Tetapi apabila mereka mempunyai wang, mereka membeli monyet dengan harga RM300. Mereka meminjam wang dan menggunakan simpanan terakhir mereka untuk membeli monyet dengan harga ini. Ini adalah tragedi yang sering berlaku kepada kita. Semua psikologi perdagangan ini boleh diringkaskan dalam carta ini, di mana wang bijak menipu wang bodoh. Ia bermula dengan fasa pengumpulan di mana wang bijak masuk dan mengumpulkan saham. Mereka tidak membeli dengan agresif, tetapi mereka menguji pasaran. Kemudian, apabila mereka telah mengumpulkan banyak saham, mereka mendorong pasaran naik. Ini adalah fasa kenaikan harga di mana anda melihat lilin hijau besar, menandakan pasaran telah naik. Sekarang semua orang mula masuk, pelabur kecil bersemangat. Ini adalah masa di mana wang bijak melepaskan saham. Biasanya, mereka melepaskannya perlahan-lahan. Mereka mendorongnya ke atas, menjualnya kepada pelabur kecil, dan kemudian menurunkannya. Ini adalah di mana anda melihat lilin bintang jatuh. Akhirnya, pada fasa penurunan harga, berita buruk mula tersebar di pasaran. Saham tidak bernilai sebanyak itu dan setiap berita buruk menyebabkan saham jatuh. Tentu saja, ada harapan ketika saham naik sedikit, tetapi kemudian berita buruk lain datang dan saham turun lagi. Ini adalah kes biasa bagi pelabur kecil yang selalu ditipu oleh wang bijak. Jadi, jangan menjadi pelabur kecil. Anda perlu bekerja dalam kitaran ini untuk menjadi pelabur yang berjaya di pasaran saham.